Adik-adik, kita berjumpa lagi dalam rancangan Pendidikan Moral bersama Kak Malia. Kak Malia harap adik-adik masih belum lupa tentang nilai-nilai murni yang kita pelajari pada 3 episod sebelum ini. Ingat tak? Tentu ingat kan? Sebab masih banyak lagi nilai-nilai murni yang akan kita pelajari bersama. Baiklah adik-adik, pada episod kali ini kita akan pelajari satu lagi nilai murni, iaitu nilai hormat. Nilai hormat ini memulakan kita supaya bersopan ataupun takzim kepada orang lain. Kita bukan saja perlu hormat kepada orang lain, tetapi kadang-kadang kita perlu juga patuh kepada sesuatu perkara. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut tentang nilai ini, apa kata Kak Mala bagi tahu kepada adik-adik mengenai nilai hormat yang terbahagi kepada 3 pecahan. Yang pertama, hormat kepada ibu bapa ataupun penjaga. Yang kedua, hormat kepada adat resam pelbagai kaum. Dan yang ketiga, patuh kepada ketepatan masa. Sana, nak pergi tak? Kau tahulah. Aku pula tak tahu nak pergi ke tak nak ni. Takutlah nanti mak saya marah. Alah, leceh lah awak ni. Tengok, saya pun tak bagi tahu mak saya. Tak kisahlah, kejap je. Mak saya pesan kalau nak pergi mana-mana, kena beritahu dulu. Kalau tak dia marah. Kau tunggu mak awak. Lambatlah. Entah mak awak tak kasi pergi. Lah, leceh lah awak ni. Dah lah, saya nak pergi lah. Lama tunggulah. Saya pun nak ikut juga. Awak nak pergi tapi takut. Tengok saya ni. Tak payah bagi tahu mak saya. Tak kisahlah, kejap je. Lah, macam mana ni? Alah, awak tinggal kat sini, saya pergi. Nak tak? Tak dengar cakap sekali boleh kan? Yelah, jom lah. Boleh. Mana cakap tadi? Kat sana tu. Tengok tu, pandai betul Luqman memujuk. Tetapi, adakah Tinagaran akan termakan pujukan Luqman dan mengikuti Luqman? Adik-adik rasa, apakah yang akan dilakukan oleh Tinagaran? Jika Tinagaran mengikuti Luqman, ini bermakna dia tidak mendengar nasihat dan tidak menghormati pesanan yang telah diberikan oleh ibunya. Apa kata kita saksikan apakah tindakan Tinagaran? Ya, Puan Dewi. Ada mesyuarat PIBG ke? Taklah, nak ambil Tina. Lambat sikit, nampak tak Tina? Tina. Budak-budak dalam ni pun semuanya dah balik. Dah balik? Mana pula dia pergi ni? Pagi tadi dia ada bagi tahu dia pergi mana-mana ke tak? Tak, Tina tak pernah macam ni. Dia tak berani jalan sorang-sorang. Mungkin dia pergi minum kat gerai luar agaknya. Tak, saya dah pesan dengan dia. Jangan pergi mana-mana. Sabar, Puan. Mungkin dia masih lagi di kawasan ni. Ish, Tina ni. Mana pula dia pergi ni? Bang Ali, boleh tak saya masuk cari kat dalam? Kalau macam tu, mari kita cari. Mana pergi budak ni? Mana nak cari ni lagi? Puan Dewi, saya rasa mungkin dia ikut kawan dia balik agaknya. Saya bukannya lambat sangat. Takkan dia tak boleh tunggu? Kalau macam tu kan Puan Dewi, elok Puan Dewi cari dia kat gerai sana. Mungkin dia tengah minum ataupun makan di gerai tu. Baiklah kalau macam tu. Saya letak kereta kat sini Saya cari dia dulu. Yelah, baiklah. Terima kasih Sama. Puan Dewi sudah mula risau. Ingat adik-adik, jangan sesekali buat ibu kita macam tu. Mereka melarang kita keluar tanpa kebenaran kerana bimbang tentang keselamatan kita. Inilah yang akan terjadi kalau kita keluar tanpa kebenaran. Apa kata kita lihat apakah sebenarnya yang dilakukan oleh Tinagaran dan Luqman? Apa
Ni Luqman, asyik baca buku je. Kenapa? Tak boleh? Lah, ni kan jalan raya. Bahayalah nanti kehilangan kereta macam mana? Yelah. Cepatlah nanti lambat pula. Mak saya tunggu kan. Marah dia. Apa yang takut? Saya ada jalan potong. Apa? Jalan potong? Ha. Kat mana? Tak apa, ikut je saya. Cakaplah kat mana? Luqman, mana jalan yang cakap tu? Inilah dia. Jom lah, kita pergi. Man, tunggulah. Takut. Jambat ni tak kuat lah. Apalah tak kuat? Tengok. Ya, bukan kuat ni. Jomlah. Yalah. Cepat pergi. Ikan lah. Mana dia? Tu. Lah ikan lah. Jom kita tangkap jom. Ya, takutlah. Alah, awak ni semua takut. Macam perempuan lah. Dah lah, jom. Yelah. Tenegaran akhirnya sedar bahawa mereka sudah terlewat. Pada pendapat adik-adik, apakah yang sepatutnya dilakukan oleh Tenegaran? A. Kembali ke sekolah. B. Terus pulang ke rumah. Ataupun C. Tidak menghiraukan waktu dan leka menangkap ikan. Mari sama-sama kita saksikan apakah yang akan dilakukan oleh Tenegaran. Mana kita nak letak ikan ni lah? Lah. Macam cari. Tak ada plastik ke? Tu lah, tak ada plastik. Kalau ada benda boleh kita letak ikan ni. Wah, bijaklah awak ni. Ya, Puan Dewi. Macam mana? Ada jumpa Tina? Belum lagi lah. So betul lah saya. Dulu perangai dia tak macam ni. Tak tahu kenapa dia berubah macam ni. Kalau apa-apa terjadi dengan dia macam mana? Apa nak jawab dengan ayah dia nanti? So betul lah saya. Waktu terus berlalu, tetapi Tenegaran dan Luqman masih tidak sedar tindakan mereka menimbulkan kebimbangan kepada Puan Dewi dan Abang Ali. Apakah tindakan Puan Dewi yang seterusnya? Sama-sama kita saksikan. Itu pun dia mau balik. Tina? Mana kamu pergi? Mama. Kemana kamu berdua pergi tadi? Luqman, Kami pergi. pergi mana? Kami pergi beli komik, pakcik. Pergi beli komik sampai tak tahu waktu nak balik? Kami pergi tangkap ikan. Tina, Luqman, kamu berdua tak boleh buat macam ni. Pergi tangkap dalam longkang tu berbahaya. Tahu tak? Kalau jatuh ke, lemas ke, macam mana? Saya nanti, saya yang ajak Tina pergi. Saya yang paksa dia. Dia tak nak, tapi saya yang paksa dia. Tina, Luqman, kamu berdua ni tidak boleh buat macam ni Cakap orang tua-tua kena dengar. Itu tanda kita hormat. Nasib baiklah kamu berdua ni sampai cepat. Kalau tidak, Puan Dewi ni dah nak pergi balai polis dah buat laporan. Minta maaf lah. Saya terkebak lagi. Nampaknya saya pun nak minta diri dulu. Ada banyak kerja saya nak buat. Terima kasihlah Abang Ali. Kerana budak-budak ni, kami menyusahkan Abang Ali je. Tak mengapa Puan Dewi. Ini pun dah menjadi tanggungjawab saya. Ya Tina, Luqman, salam dengan Abang Ali. Maaf Pak Ali. Ish, kamu ni Luqman. Tak tahu hormat dengan orang tua langsung. Saya salah lagi. Kamu tanya pula salah ke tidak? Kita lain kali kalau berjumpa dengan orang yang lebih tua daripada kita, salam cium tangan. Itu tandanya hormat. Faham? Macam ni lah. Minta maaf Pak Ali. Oh. Maaf Pak Ali. Saya tak buat lagi.
Pandai pun. Lokman boleh buat. Lain kali ingat tau. Amalkan selalu. Jangan nakal-nakal. Baiklah Pak Ali. Terima kasih Bang Ali. Kami balik dulu Yelah. Saya pun nak balik rumah juga. Rumah baru, bukan rumah dalam longkang. Air dah kotor. Rumah baru, air jernih. Dalam akuarium. Begitulah gelagat dua orang sahabat itu tadi. Ingat ya adik-adik, jangan sesekali mencontohi sikap Ternegaren dan juga Lokman. Jangan menimbulkan rasa bimbang di hati ibu bapa kita. Dan kita mesti sentiasa patuh dan mendengar kata ibu bapa serta orang yang lebih tua daripada kita. Tujuannya bukanlah untuk mengongkong kita, tetapi untuk memastikan kita sentiasa selamat. Baiklah, kakak harap adik-adik dapat memahami mesej yang cuba disampaikan dalam cerita yang pertama tadi. Sekarang apa kata kita saksikan cerita yang kedua yang akan memberikan kita mesej serta pengajaran bagaimana kita boleh menghormati kepercayaan dan adab resam pelbagai keturunan. Betul ke ada pencuri kat sini? Yelah, berapa kali orang nak tanya. Kan saya dah bagi tahu kat dia kita jumpa kat sini. Habis, mana dia? Tak tahulah, selalunya dia yang cepat sampai. Awak yang lambat. Dia dah hal agaknya. Mungkin dia tidak berdatang agaknya. Tapi tadi dia bagi tahu saya dia akan datang. James, sekarang dah pukul berapa? Sekarang? Dah pukul 3 ni. Dah lama kita tunggu dia. Mana ni Swilly? Tu dia. Kenapa lambat? Dah lama kami tunggu tau. Itulah, dah lama kita orang tunggu kat sini. Saya tahu. Tak tahu awak kena marah ya. Saya akan pasal bunga mawar, lepas tu kena pukul. Apalah awak ni, James? Silin. Awak sakit ke? Tak, saya sihat. Orang tanya tak nak jawab. Apalah ini? Dah lah pakai baju yang hitam. Tak bahaya tau. Tak bahaya pakai macam ni. Naik basikal pakailah baju lain. Kasihan Swilin. Tentu adik-adik nak tahu kenapa Swilin menangis kan? Dan kenapa Swilin berpakaian serba hitam. Kalau adik-adik nak tahu, mari kita saksikan sambungan cerita ini. Apalah awak ni, James? Saya tengok Swilin dah nangis. Saya tak cakap apa pun lah. Leceh lah cakap sikit nak nangis. Dahlah James, saya tak payah kacau dia. Swilin, kenapa nangis? Sebenarnya saya pakai baju hitam kerana nenek saya baru saja meninggal. Nenek awak yang selalu kasih kita limau tu? Ya, sebab itulah saya memakai baju hitam. Kita orang Cina mesti memakai baju hitam apabila orang sudah meninggal. James, awak kena minta maaf balik dekat Swilin. Tadi awak cakap macam-macam pasal baju dia. Okeylah, Swilin. Saya tolong. Minta maaf, James. Pada muka awak, James. Itulah suka usik-usik orang. Swilin, janganlah nangis. Mari kita pergi rumah Renuga. Tadi dia ajak kita orang makan dekat rumah dia. Makan? Mana sempat? Saya pergi main bola ni. Itulah tadi lambat. Apalah awak ni, James? Sekejap je. Lepas tu pergilah. Saya pun tak boleh lambat. Kena balik cepat. Ya, malah. Sekejap je. Sebagai rakyat Malaysia yang hidup dalam rumpun kaum yang pelbagai, kita seharusnya peka dengan tradisi dan adat bangsa-bangsa yang terdapat di negara kita. Contohnya seperti Swilin, kepercayaan mereka seharusnya mereka memakai pakaian serba hitam apabila ada ahli keluarga mereka yang meninggal dunia. Jangan jadi seperti James yang langsung tidak peka, malah tanpa mempedulikan keadaan Swilin, terus mengusik Swilin yang ketika itu sedang bersedih. Ingat ya adik-adik, budaya setiap bangsa di negara kita adalah berbeza-beza. Jadi, kita haruslah peka dengan keadaan sekeliling supaya kita hidup dalam keadaan yang harmoni. Sekarang apa kata kita saksikan sekali lagi apa pula kerana James dan juga rakan-rakannya yang lain. Hai James, Ana, Swilin. Hai Ana. Kenapa lambat? Inilah Swilin ni. Tadi kami tunggu dia lama tau. Tak payah cakap macam tu. Kita semua kan kawan. Minta maaf Renuga.
Tak apalah, mak saya pun baru masak. Marilah masuk. Ni bawa masak apa? Jin, tak sopan langsung. Sabarlah sikit. Tak. Oh, saya lapar lah. Tak. Buat apa dengan daun pisang ni? Makanan sedang pisang adalah budaya dan tradisi kaum India. Tapi saya tak retilah makan sedang pisang. Boleh saya gunakan pinggan? James, inilah budaya mereka. Kita kenalah hormat. Tak apa. Fikir James tak biasa lagi. Cuba James rasa-rasanya berbeza sikit. Ya Kak Aunty, apa bezanya? Rasanya lebih enak makan atas daun pisang sebab ianya telah dibersihkan sebelum dijadikan tempat alas makanan. Mari kita cuba. Mestilah sedap. Macam mana James? Sudahlah Aunty. Saya minta maaf ya kerana tidak tahu tentang tradisi dan budaya makan atas daun pisang. Sebab saya dan keluarga saya baru pulang ke Malaysia. Kami tinggal di England dahulu kerana ayah saya bekerja di situ. Selepas pulang ke Malaysia, banyak perkara yang saya tidak faham. Minta maaf ya Aunty. Tak apa, sekarang James dah rasa. Lain kali bolehlah datang sini makan lagi ya? Sekali lagi James menunjukkan kelakuan tidak menghormati adat resam kaum yang lain. Kelakuan seumpama ini tidak seharusnya diamalkan kerana takut orang lain akan mengatakan kita tidak menghormati budaya mereka. Sekiranya kita tidak memahami budaya sesuatu bangsa, eloklah kita bertanya dengan baik dan sopan agar mereka dapat menerangkan kepada kita mengapa adat seumpama itu diamalkan. Barulah kita dapat hidup dalam keadaan harmoni dan saling faham memahami antara satu sama lain. Baiklah adik-adik, jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan saksikan cerita yang seterusnya. Janganlah. Kelas semua bangun. Selamat petang, cikgu. Selamat petang, cikgu. Selamat petang murid-murid, duduk semua. Terima kasih, cikgu. Hari ini cikgu nak minta kerjasama kamu semua, boleh tak? Boleh, cikgu. Macam tak boleh je. Sekali cikgu minta, hari ini cikgu nak minta kerjasama kamu semua, boleh tak? Boleh, cikgu. Hari ini cikgu ada hal sekejap kat luar. Semasa ketiadaan cikgu kat kelas, tolong keluarkan buku kajian tempatan buat ulang kaji topik 9, boleh tak? Boleh, cikgu. Kalau nak ke tandas, cikgu. Boleh. Minta keizinan daripada ketua kelas, Fatin. Baik, cikgu. Kalau nak pergi kedai beli keropok, boleh, cikgu? Tak boleh. Cikgu tak keluar lama. Pastikan semua berada dalam kelas. Faham? Faham, cikgu. Buhan, awak nak pergi mana tu? Duduklah. Fatin, awak ingat saya takut awak ke? Saya bagi tahu cikgu nanti. Elak nak jadi cikgu pula, awak bagi tahulah. Saya tak takut. Saya tak takut. Saya tak takut. Buhan, ikut arahan cikgu lah. Dia kata bila dia tak ada, Fatin yang jaga kelas. Lina, awak sibuk kenapa? Saya tak kacau awak. Awak jangan nak sibuk-sibuk. Bukan tepilah. Buhan tu saya akan adukan hal kepada cikgu nanti. Janganlah pedulikan mereka. Mereka memang degil. Jom baca buku saja. Sungguh kasar pelakuan Mohan terhadap Lina dan Fatin. Dia terus menunjukkan belangnya selepas cikgu keluar. Dia langsung tidak mempedulikan arahan yang telah diberikan oleh gurunya. Walaupun hanya kelas tuition, kita seharusnya mematuhi setiap arahan yang telah diberikan.
tidak mematuhi arahan gurunya supaya jangan keluar dari kelas. Tetapi, dia dan rakan-rakannya tidak menghormati ketepatan masa. Walaupun waktu rehat telah tamat, mereka masih lagi berada di gerai. Apabila terlihat guru kelas mereka, barulah mereka kelam kabut untuk masuk ke dalam kelas semula. Ini adalah satu amalan yang tidak baik. Apa kata kita saksikan apakah yang terjadi kepada Mohan serta rakan-rakannya yang lain. Kenapa tinggal sedikit saja Fatin? Yang mana lain? Sebenarnya cikgu. Hei, Mohan, kamu bertiga dari mana? Kami dari tandas cikgu. Dari tandas? Tandas di pusat tuitionnya hanya satu saja. Boleh muat ke beramai-ramai? Pergi duduk. Baiklah murid-murid. Tadi sebelum cikgu keluar, cikgu berpesan agar kamu membuat ulang kaji dalam bab 9 kajian tempatan ya. Ya, cikgu. Sudah buat ulang kaji? Ya, cikgu. Kalau begitu, cikgu akan mengadakan ujian setakat mana kamu buat ulang kaji. Semua tutup buku masing-masing. Okey, murid-murid, masa dah tamat. Semua dah habis tak? Sudah. Okey, serahkan kepada ketua kelas Fatin. Begitulah nasib Mohan. Setiap kesalahan pasti ada hukumannya. Kalau sekali kita terlepas, kali kedua atau kali ketiga, kita pasti akan mendapat hukuman yang setimpal. Apakah pengajaran utama yang dapat kita kutip dari kisah kali ini? A. Mematuhi arahan guru dan ketua kelas serta peraturan waktu yang ditetapkan semasa belajar. Atau B. Keluar dari kelas sesuka hati. Ataupun C. Berbohong kepada guru untuk menyelamatkan diri. Mohan, Faiz, Kotis, di sini. Kenapa sepanjang soalan tak jawab ni? Tadi sebaik saja cikgu keluar, Mohan dan kawan-kawannya turun ke bawah. Betul ke Mohan? Mohan, sepatutnya awak ikuti arahan cikgu tadi. Tengok banyak soalan tak jawab. Kamu langsung tak menghargai masa. Kalau begitu, bagaimana kamu nak lulus periksa nanti? Mari ikut saya nak panggil ibu bapamu sekarang juga. Ibu bapa. Maaf ampun. Mari ikut. Ampun cikgu. Ingat adik-adik, jangan contohi sikap yang sebegitu kerana ianya akhirnya merugikan diri kita sendiri. Baiklah, kita jumpa lagi minggu depan dengan cerita-cerita yang baru. Jaga diri baik-baik dan belajar rajin-rajin.